Selamat petang, salam sejahtera. Isu tergempar petang ini, Parlimen dijangka bubar minggu hadapan. Ramai bertanya kepada saya sama ada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan bersetuju dengan kluster mahkamah dan menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam masa terdekat untuk membubarkan Parlimen. Saya menjawab bahawa saya tidak mungkin tahu kesudahannya, tetapi menjangkakan bahawa satu atau dua kejutan besar bakal berlaku dalam masa terdekat. Ini kerana kluster mahkamah hendak Parlimen dibubarkan secepat mungkin. Saya jangkakan Ismail Sabri akan ditekan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong soal Rabu depan untuk meminta Parlimen dibubarkan. Apakah itu sebabnya kumpulan menteri dan timbalan menteri UMNO berjumpa semalam? Menurut sumber dalaman, perjumpaan itu adalah untuk meyakinkan sekumpulan menteri dan timbalan menteri yang kurang bersetuju dengan pembubaran awal Parlimen agar usul tersebut disokong oleh semua menteri UMNO. Ini untuk memastikan bahawa mesyuarat kabinet yang membincangkan pembubaran awal Parlimen akan mendapat sokongan majoriti. Adakah Ismail Sabri tertekan untuk mencetuskan pembubaran Parlimen? Nampaknya begitu. Sebagai syarat menyokong pembubaran awal Parlimen, Ismail Sabri boleh sahaja menuntut kepastian daripada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mungkin dalam bentuk hitam putih bahawa dia akan menjadi calon tunggal Perdana Menteri jika Barisan Nasional memenangi pilihan raya umum ke-15. Namun, Zahid boleh menolak tuntutan ini dan memberi kata putus kepada Ismail Sabri Yaakob, sama ada secara peribadi atau sebagai wakil kluster mahkamah untuk mencetuskan pembubaran Parlimen dalam masa terdekat. Andai kata Zahid berbuat demikian dan andai kata Ismail Sabri mengingkari Zahid, kluster mahkamah boleh membuat salah satu daripada beberapa perkara berikut, antaranya: pertama, memasukkan perjanjian dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan persetujuan bahawa Anwar akan menjadi calon Perdana Menteri dalam tempoh tertentu selepas pilihan raya umum ke-15. Syaratnya, Pakatan Harapan perlu segera membatalkan MOU bersama kerajaan dan bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama Barisan Nasional selepas pilihan raya umum ke-15. Kedua, menunggu sehingga 31 hari bulan Julai 2022 itu tarik luput MOU sebelum menarik sokongan terhadap Ismail Sabri bagi menumbangkan kerajaan. Dalam kedua-dua senario ini, Ismail Sabri tidak akan menjadi calon Perdana Menteri Barisan Nasional. Namun, Zahid sendiri tertekan kerana jika kluster mahkamah menumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri, Yang di-Pertuan Agong boleh memilih untuk tidak mencetuskan pilihan raya umum dan sebaliknya menumbuhkan Mageran. Atas itu sebablah kluster mahkamah terdesak untuk memastikan bahawa mesyuarat kabinet yang membincangkan pembubaran awal Parlimen akan mendapat sokongan semua menteri UMNO. Saya difahamkan ini bagi meningkatkan tekanan terhadap Ismail Sabri untuk mencetuskan pembubaran Parlimen dan meningkatkan kemungkinan diadakan pilihan raya umum. Barangkali itulah sebabnya Datuk Seri Najib Tun Razak mengadakan program mengejut di Pulau Pinang dan mengerahkan sekumpulan individu untuk menyambut kedatangan beliau. Pada pendapat saya, ini adalah propaganda untuk meyakinkan Yang di-Pertuan Agong bahawa pilihan raya umum perlu diadakan segera kerana Barisan Nasional terlalu kuat sehingga mampu menjinakkan DAP di Pulau Pinang. Saya bakal calon Perdana Menteri kluster mahkamah. Menurut sumber, kluster mahkamah mahukan sama ada Datuk Seri Najib Tun Razak atau Datuk Seri Muhammad Hassan menjadi calon Perdana Menteri. Disebabkan itu, Zahid tidak mampu memberikan sebarang kepastian kepada Ismail Sabri bagi jawatan berkenan. Adakah Ismail Sabri mempunyai pilihan lain? Ismail Sabri boleh sahaja bersetuju untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong selepas mesyuarat kabinet Rabu depan
dan meminta parlimen dibubarkan. Namun, Sri Paduka Baginda Tuanku tidak semestinya perlu mencetuskan pilihan raya umum. Sebaliknya, Yang di-Pertuan Agong boleh memilih untuk menubuhkan Mageran selepas membubarkan parlimen atau menolak nasihat Perdana Menteri dan mengisytiharkan darurat politik. Banyak lagi pilihan yang ada pada Yang di-Pertuan Agong, dan saya jangkakan kluster mahkamah kini berada dalam keadaan cemas kerana apa sahaja boleh terjadi sekiranya Sri Paduka Baginda Tuanku tidak bersetuju pilihan raya umum diadakan dalam masa terdekat. Dipetik daripada thethirdforce.net. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap dep.com amat dihargai. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Rafizi balas Najib. Sekurang-kurangnya saya ada formula. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli membalas semula sindiran bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menggelarnya sebagai Raja Formula Songsang dengan berkata, UMNO mempunyai ramai menteri tetapi tiada formula untuk menyelesaikan isu rakyat. Rafizi yang kembali aktif dalam politik berkata lagi, formula adalah penting kerana dari langkah itu dapat mencari cara penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Paling kurang aku ada formula. Ini kau ada menteri belambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Formula penting sebab apabila kita bentangkan sesuatu idea, ia perlu difahami. UMNO tak faham idea, dia cuma tahu ulang formula sahaja, katanya ketika pelancaran Ayuh Malaysia yang disiarkan secara langsung di Facebook. Kempen itu antara lain mahu menarik semula minat pengundi atas pagar yang dilihat lesu politik untuk keluar mengundi dalam PRU akan datang. Terdahulu Najib secara sinis mendakwa Rafizi yang membuat kemunculan semula dalam arena politik hanya untuk membangkangnya demi kepentingan PH dan bukannya rakyat. Ia selepas Rafizi berkata Najib kini pembangkang de facto selepas merampas keupayaan pembangkang untuk berhubung dengan rakyat, dan dia kini bersedia mengambil semula inisiatif itu. Saya pun tak mahu inisiatif ini. Kamu boleh ambil balik sebab saya nak. Saya tak berhasrat jadi Raja Formula Songsang, kata Najib. Sementara Rafizi berkata Ayuh Malaysia juga akan memperkenalkan aplikasi Cista yang dibangunkan bagi membolehkan setiap rakyat menjadi sukarelawan untuk berkhidmat membawa mesej perubahan ke arah Malaysia yang lebih baik. Ayuh Malaysia akan memperjuangkan 5 dasar, iaitu keselamatan, makanan, tenaga boleh diperbaharui, pendidikan vokasional, isi rumah mampu milik dan pendemokrasian pendidikan. Turut hadir ke majlis itu ialah Ahli Parlimen Permatang Pau Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Tanjung Malim Chang Lin Hakang, Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasir, Ahli Parlimen Ledang Syed Ibrahim, Adun Simpang Pulai Tan Kerohing, Adun Semambu Lee Chien Chung, dan bekas Ahli Parlimen Kapar Manivanan Gowin. Kesemua pemimpin PKR ini disebut-sebut sebagai bakal menyertai pasukan Rafizi dalam pemilihan parti yang diadakan pada Mei ini. Rafizi telah pun mengumumkan akan bertanding bagi jawatan timbalan presiden. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye bye.